Astagfirullah. Tak nampak, dia tak nampak. Dah. Dah tu. Itu dah. Macam tu je. Macam tu je live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problem pula internet. Dah tu. Yang ni? Ada. Ada itu apa? Dengar kan? Dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya yalah. Awak orang tak ada lagi ni. Amir ni ada ni. Ada 2 orang. Okey. Kita cek je ya. Okey, Assalamualaikum. Sebelum saya nak mulakan saya punya live ni, live saya ni sekadar suka-suka je lah untuk pengetahuan orang yang minat-minat silat di sana. Sekarang sedia maklum lah kan, kita ada undang-undang baru yang orang cakap dalam silat olahraga ni, undang-undang baru ni bila kita dengar dia jadi gerun lah. Kita macam benda ni freestyle. Lepas tu dia rule dia tu ada berubah sikit, tapi bagi saya perubahan peraturan yang sedia ada ni tak berapa banyak sangat lah peraturan dia. Peraturan dia tu ada 2-3 benda saja yang orang cakap perlu diberi tekanan lah untuk orang cakap untuk rule baru ni. So rule baru ni saya akan tunjuk sikit satu beberapa demo lah tentang sikit peraturan-peraturan baru ni. Peraturan baru ni dalam silat olahraga ni bila kita dengar dia cakap lawan tanpa henti, lawan no stop, lawan kata tiada serangan. Dulu ada 6 serangan, sekarang tak ada serangan. So bila jadi macam ni, bila kita berlawan dalam perlawanan yang sebenarnya belum tentu benda tu akan jadi macam orang cakap direct terus 8 serangan, 10 serangan. Dia tak ada lagi. Sebab bila kita berlawan, dia akan terjadi 2 serangan, 3 serangan, 4 serangan berangkai. Dia tak akan terus 8 serangan direct terus sampai direct. So point saya kat sini, saya nak buat live ni, saya nak tunjuk lah. Orang duk tanya saya, cikgu, lawan sekarang ni teruk ke, penat ke? Satu, tak nafikan benda tu memang penat. Nombor 2, dia menggunakan orang kata tenaga yang sangat banyak lah. Faktor umur sekarang ni memang heavy lah. Orang cakap perlawanan tu sekarang ni. Maju tak tengok. Okey, pertama kali saya nak tunjuklah body baru. Okey, saya tunjuk dulu pakaian body protector. Body protector. Kebetulan saya ada dekat camp di Malaysia ni, saya boleh tunjuklah sikit. Okey. Sekarang ni dari segi pakaian body protector ada perubahan sikit lah. Dulu ambil yang dulu ni. Saya tunjuklah yang dulu. Okey, dulu macam ni body protector dia. Dulunya. Sekarang ni mungkin perlawanan yang sekarang ni dia akan pakai body protector yang baru. Yang ni yang dulu punya lah Yang dulu punya body protector biasalah semua pernah tengok kan. So yang sekarang punya body protector kemungkinan akan berubah. Ini contoh dia lah body protector dia. Dia akan tertutup.
Dia akan tutup. Dia akan macam ni. Dia akan full protect. Contoh boleh? Belum. Dia full protect lah daripada biasa. Ini baru percubaan, mungkin ada perubahan lagi lah dari segi body protector tu. Saya tunjuk lah. Okay, dari belakang. Dia tutup penuh. Keadaan dia. Body protector dia pertama lah. Dia akan jadi macam ni. Ini orang kata body protector yang baru lah untuk kegunaan yang orang kata ni kan. Yang ni yang lama. Yang maklum lah, orang dia tahu lah yang lama ni kan. Dari segi teknik dia tu pun bagi saya tak berapa banyak sangat lah yang berubah. Contohnya benda yang dulu tak boleh sekarang dibolehkan. Bila benda yang orang kata yang kita tak buat, dia boleh buat kan sekarang. Keluar gelanggang pun satu kaki dikira dalam gelanggang. So benda-benda macam tu bagi saya adalah normal lah untuk kita. Betul tak? Kalau korang-korang yang pernah main silat olahraga, benda tu adalah normal. Dulu bila wasit tegur kita, tak boleh. Tarik tak boleh, buat jatuhan tarik tak dibenarkan. Tapi sekarang jadi ubah suai. Jadi ubah suai untuk kegunaan yang kata untuk undang-undang baru ni lah. Body protector ni yang buat ni Cikgu Hayat, Cikgu Khalid. Pada Cikgu Hayat, kalau apa-apa pun PM Cikgu Hayat lah untuk ni. Okey, lepas tu apa lagi? Dulu wasit cakap buat jatuhan tarik lah, bagi balik lah jatuhan tarik tu kan. Tak boleh tarik. Sekarang boleh tarik. So bagi saya tak ada masalah lah. Kalau yang selalu main tarik ni, dia akan jadi normal. Back to normal lah orang kata tarik tu kan. Lepas tu serangan yang dibenarkan, bila jatuh kita dah ada macam kita sapuan. Lepas tu kita boleh buat jatuhan daripada bawah ni ke atas. Boleh tarik. Lepas tu apa lagi? Guntingan pun dah boleh tarik. Gunting tarik boleh, jatuh tarik boleh. Nanti saya buat macam nanti saya akan buat demo. Contohlah kan yang orang selalu cakap, sekarang undang-undang baru ni penat lah. Sekarang ni bila kita nak cakap dia tu penat, memang penat lah kan. Lawan apa yang tak penat, betul tak? Dari segi fitness memang kena A lah sekarang ni untuk lawan kan. Dari segi teknik-teknik tu mungkin 2-3 teknik yang perlu orang kata perlu ditambah baikkan lah kan. Sekarang ni kuncian pun dibenarkan, tapi bab kuncian ni bagi saya sebab dia di atas kan. So bagi saya benda ni macam susah sikit lah nak diadaptasi kan. Bukan kata tak bagus, tapi benda tu susah sikit lah kita nak adaptasikan buah kuncian ni. Dulu undang-undang kuncian ni daripada dulu lagi dah ada kuncian tu. Tapi berapa banyak yang sangat yang buat kuncian tu kan. Tu yang tak berapa cantik sangat nak kata kita lawan dia kena buat tu. Boleh buat tapi susah sikit lah nak dapat mata, betul tak? Kalau dari segi itulah. So undang-undang baru ni dari segi tumbukan 1 poin, tendangan 2 poin, jatuhan 3 poin. So dia tak ada 1 plus 3 dah sekarang ni. Dulu ada 1 plus 3. Kita buat jatuhan, dia akan terus dapat 4 mata. Sekarang ni tak ada, 1, 2, 3 saja. Saya nak tengok dulu. Leher boleh diserang. Serangan, serangan saya bagilah serangan sekarang ni serangan tu macam biasalah. Dia tak ada apa-apa perubahan. Cuma kita serang bawah perlu disusuri dengan
tenangan. Bila kita tarik tumbuk, dia diperlukan dengan tu lah. Tarik tumbuk pun boleh, tarik tenang pun boleh sekarang ni. So dia tak ada orang cakap isu dekat situ lah. Dari situ. Okey lah, saya tunjuk lah, saya tak nak cakap banyak. Saya tunjuk apa pakai beli. Tolong. Okey. Saya tunjuk lah serangan yang ni kan. Dulu silat olahraga ni kita akan buat 4 serangan, 6 serangan. Break tadi. Tak break saya aku kalau dah boleh buat kan. Boleh nampak ni. Okey, saya tunjuk Okey. Kamu buat. Tak payah aku tunjuk tu. Sekarang ni bila tumbukan, dulu kita tumbuk langsung. Betul tak? Tumbuk secara langsung. Tumbuk secara langsung dia 1 point. Sekarang ni tumbuk, tarik, tumbuk. Dibenarkan. Kita tarik, kita tumbuk. Kita tarik, kita tumbuk. Itu dibenarkan. So dia akan dapat 1 point juga. Lepas tu tarik, tenang. Tarik, tenang. Tarik, tenang. Dibenarkan sekarang ni. Dia punya sistem lah. Lepas tu serangan. Sekejap. Ini tenang, tumbuk. Dibenarkan. Dia tak boleh itu salah. Apa-apa serangan dia kena tumbuk. Dengan serangan. Siku pun boleh. Siku tarik, siku tak boleh. Dia siku secara langsung. Tarik lepas lutut boleh. Okey, lutut tak boleh tarik. Lutut kena secara langsung. Cuma yang boleh dibuat tarik tu, tarik tumbuk boleh, tarik tendang. Dua benda ni je lah yang boleh rasanya. Kalau tarik siku tak boleh. Tarik lutut tak dibenarkan. Tenang bawah, tenang atas. Dia kena ada repetition lah. Orang kata serangan berangkai tu. Kalau tak ada serangan berangkai tu, susah sikit lah. Bukan susah, tu jadi pelanggaran berat. Kita tenang bawah, kita tu. Itu jadi pelanggaran berat lah. Kalau dia tenang sajalah. Sepak bawah. Boleh. Sepak paha dan serang body. Boleh. Jurus huda. Boleh. Benda tu dibenarkan. Buat serangan. Kita serang guna paha. Lepas tu kita serang body. Itu serangan berangkai. Boleh lah. Kalau siku boleh buat tak? Kalau siku dibenarkan, tapi tak boleh tarik. Cik Lee, serangan berangkai tu repetition yang rupanya. Serangan berangkai tu adalah serangan yang berulang-ulang. Dia tumbuk, tendang, tangkap. Itu serangan berangkai. Lepas tu bagi saya saya tunjuk. Okey, bab serangan tangan, kaki, siku, lutut. Ni tunjuk Saya tunjuk satu-satu. Dia tunjuk tumbuk tu. Okey, tarik, tumbuk. Tarik, tumbuk. Dibenarkan. Tarik, tenang. Tarik, tenang. Bukan tenang. Ini dibenarkan. Lepas tu tangkap, tumbuk. Dibenarkan. Tangkap, tenang pun dibenarkan sekarang. Lepas tu serangan saya yang cakap tadi, Nurul Huda cakap tadi, tenangan paha kaki tu kan. Tenangan paha. Dalam tam tum. Dia dibenarkan. Tam tum. Tak tum. Tak tum. Tak tum. Dibenarkan. Dia tenang bawah, dia naik. Tenang tum. Dia naik. Tenang tum. Tenang tum. Dia ada serangan-serangan yang kata dibolehkan. Tarik tangan lepas tu baling. Macam mana tu? Undang-undang baru ni best lah orang cakap. Bukan best. Undang-undang baru ni muti orang kata bebas lah untuk kita nak buat apa saja. Tapi dalam masa yang sama
kita terikat dengan undang-undang juga lah kan. Ini buat orang kata serangan. Buat jatuhan pula. Kan? Jatuhan pula bila tertangkap, dia dibenarkan tarik. Ditarik. Dulu tak dibenarkan kita tarik. Sekarang dibenarkan tarik. Buat jatuhan. Jatuhan alam. Jatuhan satu boleh. Tarik satu boleh. Sekarang dibenarkan tarik. Tarik jadi tarik. Dibenarkan. Dah boleh benarkan tarik. So bila benda macam ni, dia akan lagi mudah kita untuk buat benda-benda orang kata serangan. Ataupun kita buat jatuhan. Dulu kita susah nak buat jatuhan. Bila kita buat jatuhan macam tarik sikit, wasit akan cakap kita tarik. Lepas tu wasit cakap kata benda tu tak sah. Kita jadi tertekan kan. Sekarang ni dibolehkan. Bagi saya benda tu yang orang cakap susah tu, rupanya benda tu senang. Dia adaptasi. Lepas tu lagi jatuhan-jatuhan yang kata kita susah nak buat, kita ni contoh lagi satu contoh nampak tak mau belum je bawah sikit set video tak boleh jumpa bawah sini contoh ni kita buat sapuan tak kena, lepas tu kita tangkap kaki dia. Contoh tengok buat sapuan benar. Contoh kita dah buat sapuan benar. Ni kita boleh tangkap buat sapuan. Ni dikira jatuhan. Kalau macam ni dikira jatuhan. Sekali. Okey, saya buat sekali lagi Kalau buat sekali lagi. Ini kira macam kita buat sapuan lah. Sapuan tak kena. Sapuan tak kena. Lepas tu kita tangkap. Ini dikira jatuhan. Ini dikira jatuhan. So dibenarkan buat. Lepas tu sapuan 2 kali dibenarkan. Dulu masa zaman saya ni, zaman dulu ni memang orang suka lah. Dia akan sapuan depan, dia suka belakang. Dia beri sapuan. Ada setengah, dia akan sapuan belakang, dia akan sapuan depan. Dia 2 kali sapuan. Dibenarkan. Apa yang sekali lagi? Wan. Okey, faham tak jenis jatuhan bila kita jatuh ke bawah? Kalau jenis-jenis kuncian, jenis-jenis kuncian tu, saya tak prefer lah untuk kuncian-kuncian tadi. Tadi ada yang dia tanya kan, kuncian macam mana? Kuncian tu saya tak prefer sebab saya tak pandai. Macam mana kita defend bila sapuan dan tangkapan macam tu? Macam mana kita defend bila sapuan tangkap macam tu? Boleh lah rasanya. Sebab kita dah sapuan, dia akan tenang ke bawah, kita tangkap. Itu dibenarkan. Itu orang cakap sapuan lah. Kita sapuan dulu baru kita tangkap. Boleh lah. Boleh buat sapuan, tak jatuh, boleh tangkap kek. Boleh. Kalau dia tenang kita. Contoh sekali lagi saya buat. Penat kan buat. Contoh. Saya buat sapuan. Tak jadi, dia tenang. Dia tenang. Kalau saya tak tangkap, dia dah dapat poin. Bila saya tangkap, buat jatuh saya yang dapat poin. Saya yang akan dapat mata penuh. 3 mata penuh. Okey, dari segi jatuhan tu banyaklah. Kalau cikgu-cikgu yang ada dekat luar sana tu mungkin lebih mahir pada saya kot. Tapi saya bercakap berdasarkan pengalaman lah. Pengalaman saya
bila berlawan dekat Uzbek, 3 negara tu, dia ada ajar sikit lah kita macam bertanding tu freestyle. Bila kita lawan freestyle, benda tu jadi normal lah. Bila kita rapat pun dulu macam ni, rapat. Bila rapat pun kan boleh lah macam tu. Tapi bila lawan dekat negara luar, dia akan tumbuk, dia akan dekat kita. Macam tu. Dia akan jadi masalah. Jadi susah lah sekarang ni. Lepas tu, apa yang saya belajar dekat sana, bila dekat sungkai pun sama juga. Bila rapat je, orang tarik. Dia akan pegang body protector ni, dia akan jatuh macam tu. Benda tu dikira jatuhan. Kalau kita rapat, kita lepas badan je, dikira jatuhan. So saya tunjuk lagi sekali yang rapat tu. Ni nampak nampak kita rapat dengan dia, terus kita jatuh. Kalau jatuh ke, pegang ini ke, pegang seluar ni ke, yang ni ke. Ini ke, sini ke. Kita rempah je. Ini dia jatuhkan. Undang-undang baru sekarang ni. Itu adalah undang-undang baru. Bang, pasal satu kaki luar gelangan tu macam mana? Okey. Kalau satu gelanggang tu, contoh contoh lah. Nampak tak macam? Nampak lain tak? Nampak lain? Enggak. Bekas ni. Kita tunjuk. Kita tunjuk sikit ni. Satu ni, ambil sini. Kita dekat sini. Oh, nampak tak ni? Okay, saya tunjuk satu kaki dekat luar. Satu kaki dekat luar. Ni dikira dalam gelanggang lagi. Bila kita buat serangan pun dikira start lagi. Ini dapat point. Ini macam dulu punya peraturan lah. Satu kaki menang, dia still dia akan dapat point. Ataupun dia akan tumbuk. Yang ni tak keluar gelanggang lagi tau. Jangan salah faham. Ini bukan dulu je. Kita dekat lain ni pun dia kata, masuk dalam. Bila kita dekat sini, mungkin wasit akan tegur. Main dalam. So, perubahan tu dia akan terjadilah. Perubahan. Sikit. Dekat IG tak? IG tak nampak. IG tak nampak ke IG? IG tak nampak. Nampak ke IG? Nampak tu galah sikit. So, bawah sikit. Bawah sikit. Tak nampak ke kat IG? Okey. Saya tunjuk sikit. Sama je. Kita serang. Kita yang dapat point. Kita yang akan dapat dua. Nampak ke kat IG? Stay lagi kaki kita tu dekat dalam. So dia tak ada isu lagi sekarang ni kata main dalam gelanggang. Dia tak ada isu dah sekarang. Okey, ada lagi nak tanya. Kalau kita dah buat jatuhan bagi pihak lawan masih boleh serang ke? Buat jatuhan? Oh, ini mungkin anti jatuhan Contoh ke? Ni. Tangkap tubuh. Dia tu. Tubuh. Ni boleh ni dikira serangan. Serangan. Tapi kalau bergelut macam tu baru orang kata benda tu tak valid jugalah kan. Sebab jaranglah berlaku kalau kelang kelibut kata jadi kan benda tu kan. Ada lagi tak soalan yang saya nak ni? Tapi kalau kita buat jatuhan ini dah. SB tak ada soalan langsung. Yang dekat SB ni tak ada soalan langsung. Lagi apa lagi? Okey, saya bagi tahu lagi satu ni. Orang cakap jatuhan MMA, jatuhan UFC dah.
Dia jatuhan yang dibenarkan, dia boleh angkat secara langsung tau. Dia buat tangan tumbuk, baru dia tangkap kaki macam tu. Ini dibenarkan. Tapi dia kena dengan serangan dahulu. Kita mulakan dengan serangan, baru kita angkat. Ini dia jatuhan. Betul kan? Betul jatuhan. Dia tumbuk baru dia angkat. Faham? Jatuh. Itu dikira jatuhan. Macam mana nak anti teknik rapat tu? Anti tu kena ada kelas lah. Kena ada kelas. Nantilah saya tunjuk, kalau ada masa saya tunjuk lagi lah benda-benda macam tu kan. Itu jatuhan yang kata dibenarkan sekarang. Apa lagi? Okey, satu lagi. Lompat tumbuk pun boleh sekarang. Tumbuk. Dibolehkan sekarang. Tumbuk macam ni pun dibenarkan sekarang. Apa lagi? Dia tak kira tumbukkan junam. Dulu tak boleh. Dulu straight. Tumbuk straight. Sekarang ni semua jenis tumbukan dibenarkan. Macam mana nak reverse? Tak boleh. Dulu straight. Kalau kita grip straight. Sekarang ni semua jenis tumbukan digunakan. macam mana anti jatuhan? Banyak nampak anti jatuhan ni? Intinya lompat tenang. Okey, lompat tenang dibenarkan. Betul, lompat tenang. Dia tunjuk lompat tenang. Selalunya Macam mana anti jatuhan? banyak nampak anti jatuhan. Nampak? Nampak? Tenang. Okey, lompat tenang. Okey. Lompat tu dibenarkan. Lompat tu dibenarkan. Sekarang dibenarkan. Ibu tak boleh. Tak ada. Ada. Saya tak pastilah kalau siku. Saya tak pernah buat siku. Tapi lompat, tumbuk, lompat, tenang, semua dibenarkan. Gunting tarik. Apa lagi? Yang siku boleh. Siku kita buat serangan secara langsung. Zoom ataupun lompat zoom ke siku. Itu dibenarkan. Gunting tarik siku macam tu boleh. Yang macam ni boleh. Macam ni siku boleh. Macam-macam tu jayalah siku. Tapi jangan tarik. Kalau tarik siku memang tak boleh. Untuk sepak paha tu macam mana? Okey, sepak paha. Salam daripada Brunei. Terima kasih Kapten Tonak. Sejuta wajah ni, okey. Macam jenis kuncian tu, sekarang ni kuncian dia mesti di atas. Contoh kuncian kan. Contohlah dia tak pandai sangat kuncian. Tapi bila kita buat kuncian, macam mana cara saya tak tahulah. Tapi kuncian dibenarkan tapi berada di atas. Berdiri. Dia tak boleh jatuh kita kunci. Itu salah. Okey. Kuncian tu saya dah clearkan. Okey. Sepak bawah adalah pelanggaran berat kalau tak disusuri dengan serangan. Contoh lah kan. Itu pelanggaran berat. Automatik dia akan terus jolak satu. Kalau contoh lagi satu. Kalau kita tenang tumbuk. Kita tenang tumbuk. Itu adalah serangan yang besar. Lagi apa lagi yang saya nak yang dalam ni susah sangat nak faham pasal undang-undang baru ni kan? Adalah serangan yang besar. Tunjuk sikit tujah paling padu. Wow. Tak boleh ni dia. Demo. Okey, kelas yang dipertandingkan biasa semua.
Cuma dia akan tambah negatif A. So jadi 40, 45 A minus 45, 50 A. Lepas tu bebas 1, bebas 2. Dia tambah kelas yang tu je. Tak banyak sangat kelas. Kalau sepak betul tu boleh tak? Taklah sendiri. Boleh. Tadi dah saya cakap tadi, kalau serangan betul tu boleh disusuri dengan serangan. Kalau tak ada serangan, dikira pelanggaran berat. Dekat Facebook ni tak nak tanya. Orang mungkin kita tak jatuh, boleh lagi kita serang balik. Begini, serang balik lah. Macam mana tu? Cikgu Fakri, saya tak macam saya tak galakkan kita nak buat kuncian. Sebab kuncian ni, apa-apa jenis kuncian dibenarkan. Tapi berada di atas. Kalau kita fikir logik akal, minta maaf lah. Kalau kita fikir logik akal, kita buat kuncian di atas memang susah. Sebab kita manusia. Benda ni bila kita kena sikit, kita akan rebah kita punya badan. So bagi saya susah sikit lah nak buat kuncian tu. Tapi kalau boleh buat kuncian tu adalah orang kata orang cakap benda tu bonus lah bagi kita. So bila di 5 second kan, 5 second kalau kunci. Lepas tu apa lagi? Lambungan. Lepas tu ni dia ada tanya untuk kuncian tu ada point ke? Kunci kalau dia tap kalah terus. Kalau kunci dia jadi TKO, kalah terus. Dia kunci tap pak. Kalah. Dia tak ada point. Kalau kunci pun dia kalau tak ada hasil pun tak ada point. Bila kunci tu dia jadi just cakap sekadar cuba, kalau jadi TKO, kalau tak jadi habis, out. Layang bau lawan, boleh tak? Layang bau. Dia serangan ni serangan yang macam dulu, serangan daripada paras pusat ke leher ke bawah sampai ke pusat. Macam yang peraturan baru ni saya tak berapa pasti. Itu kena tanya Datuk Presiden Pusaka Malaysia. Mungkin rule ni akan diguna pakai dalam sukma kot. Bagi saya jangan takut. Kalau kita training, kita cukup preparation, kita bersedia untuk berlawan, kita lawan macam biasa. Benda tu sebab dalam gelanggang kita yang carrying benda tu. Dalam gelanggang kita yang bawa benda tu. Kalau kita main robot lah jadi dia. Kalau kita main satu-satu lah jadinya. Kalau kita main duduk je, kena teguran, potong point, itulah. Itu terserah pada kita dan pihak lawan kita. Kalau pihak lawan kita agresif, kita akan main agresif. Kalau pihak lawan kita slow, kita akan jadi slow. Macam itulah keadaannya. Kalau tangan tangkap, lepas tu buat jatuhan. Kalau tangan boleh. Tangkap tangan boleh. Contoh lah, contoh selak. Ni dia pegang tangan, dia buat macam tu. Kalau tangan, dia kira jatuh. Boleh. Dia pegang tangan, dia buat macam tu. Dia jatuhan. Dia jadi satu jatuhan macam paling cantik. Ini dikira jatuhan tau. Tapi macam kalau kuat okey kot. Betul tenang kita tangkap, kita lambung tinggi. Okey. Banting tak dibenarkan kalau hempas. Kalau lepas para bau, kalau empuk masih lagi tak dibenarkan. Itu jadi pelanggaran berat. Sejuta wajah ni. Jangan kita angkat tinggi ketum. Itu jangan piling lah. Piling susah lah. Apa yang lap? Boleh tak jom kita pakai headguard? Boleh. Kalau rasa nak safety pakailah headguard. Headguard tak boleh. Headguard tak ada dalam peraturan. Glove pun tak boleh. Shin pad
Rasanya undang-undang baru ni rasa boleh ke? Sebab saya tak pernah pakai SIM, so saya tak tahulah. Saya tak ambil tahu sangat benda-benda macam tu. Tapi rasanya dibenarkan kot kalau SIM card. Dibenarkan. Untuk safety kan. Apa lagi? Kalau apa lagi? Salam dari pesilat juga. Salam daripada silat Kuala Lumpur. Boleh kan? Boleh kan? Faham tak benda tu? So jatuhan macam ni dibenarkan tau. Macam tadi ni dibenarkan. Macam tu. Dibenarkan. Sekejap. Dibenarkan. Okey. Dibenarkan lagi macam ni. Macam ni. Dibenarkan. Itu antara yang dibenarkan. Ya, Ustaz Pester dah, Ustaz Fighter dah cakap dibenarkan pakai SIM. Memang benar kan? Jatuhan dilarang. Jatuhan yang kalau dilarang pegang kepala. Kita buat jatuhan, kita pegang kepala. Itu salah, itu soal lah. Tak boleh lagi. Cara banyak lagi. So orang kata ni, okey, kita tunjuk lagi. Ya. Ni dibenarkan. Sekarang. Dan kita tangkap. Ni dibenarkan. Sekarang dibenarkan. Kalau kita dapat tangkap, kita tarik jatuh. Itu dibenarkan. Udin, cara apa lagi? Cara apa lagi yang kita nak? Kalau jatuh rebah badan tu, macam mana nak inti? Nanti saya cakap. Minta maaf lah saya cakap betul-betul sikit. Mungkin kalau yang tak faham tu, kita faham lagi. Sebab kita ni santai-santai, bukan kita nak kata nak formal kan? Bukan official. Bukan official. Okey. Tak maaf penat. Saya patutnya kita rest. Okey, jatuhan. Saya bagi tahu lah, patutnya saya tak nak ajar benda-benda macam ni kan. Dah orang tanya saya cakap lah kan. Okey, kalau orang nak tangkap kita, tangkap tengah macam ni kan. Ni, kita jangan orang cakap melawan dia begitu. Sebab dia akan dorong kita tolak. Dia akan macam tu. So, ni tekan ke bawah. Tapi janganlah pegang dia punya kepala. Itu dah jadi fault. Ni, kaki ni, saya tunjuk kan? Kaki ni, dia akan berubah sini. Dia akan jadi macam tu. Ni, dia jatuh tau. Yang tadi tu, dia terus jatuh. Ahmad Hafiz. Saya dah tunjuk satu dah jadi kan. Dia rebah badan macam tu kan. Kalau rebah. Rebah yang tu tadi tu. Gelap lah tadi. Okey, kalau dia tarik tu kan. Saya ajarlah. Tarik. Dia rapat, dia tarik. Tengok kan, contoh kan. Tangan ni pegang sini. Ataupun pegang seluar. Ataupun pegang mana-mana. Satu di sini je. Satu sini je. Ni, jangan follow. Okey, jangan lupa. Kau jatuh. Jatuh bawah. Dia jangan jatuh. Ini kita follow dia. Jadi kita dapat ni tarik. Ni kita follow. Pegang sampai berjalan. Pegang sampai berjalan. Dia pegang tu jangan pegang terus. Pegang lepas. Kalau kita pegang terus, kita akan follow dia. Lepas tu kita jatuh. Sempul lah. Cakap buat. Okey, Zat, saya tengok Facebook dia. Gunting satu kali. Gunting. Syafiq Sadusi. Gunting boleh 2 kali. Contoh Gunting.
Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Hai from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Sekali lagi Bila kita gunting, kita tadi. Kita ubah. Kita tu. Ini dibenarkan. Dia automatik. Gunting sekali lagi. Itu dibenarkan. Thank you Syafiq. Lepas tu game tahun ni mungkin ada bulan 12 kot World Championship. Ni susah lagi. Ada lagi. Kalau pegang body dia, kalau dia yang pegang body kita, macam mana tu pegang body kita? Kalau Tak faham. pegang body kita Tak faham. Tak yang pegang body kita macam mana bang? Saya tak faham ayat tu Ahmad Hafiz tu. Mungkin dia sama-sama pegang body tu. Lagi, kalau pegang body dia, kalau Sebut sikit. Time lawan bila kita buat jatuhan tarik peluk lawan tak? Apa Kaizul? Time lawan nak buat jatuhan boleh tarik. Peluk boleh. dan peluk boleh je. Sekarang dah boleh. Kalau macam Kaizul main orang kata pada semua boleh lah dia betul kan. Dibenarkan Kaizul. Bergantung, ada tanya, kalau bergantung pada body lawan sampai lawan tersembam, dikira hempak atau jatuhan? Macam mana tu? Tarik. Siapa tanya tadi? Ganok. Facebook. Tak, IG. Baru je bang. Mana? Facebook dari Kalau bergantung pada body lawan sampai lawan jatuh tersembam, dikira hempap atau jatuhan. Itu bagi saya dikira jatuhan. Kalau wasit tu nampak benda tu, contohlah saya tunjuk contoh Contoh kan. Ini saya buat jatuhan ni. Dia rubah tu. Itu nampak tak? Nampak tu tinggi. kalau Ini tarik rubah tu. Ini dia kalau ikutkan peraturan bagi fahaman saya dikira jatuhan. Tapi dia ada tapi tak? Risikonya bila dia buat jatuhan. Saya pegang begitu. Saya buat begitu. Kita pegang tu. Itu dia akan jadi confused kepada wasit tu. Saya takut dia terjadi macam ni tau. Bila kau buat tu kan. Dia dah boleh macam tarik. Tarik. Dia jatuhan tau. Yang ni dapat jatuhan. Kalau dia nak buat jatuhan ni, jatuhan yang jadi ni. Dia bahaya dia ni kat sini. Dia dekat sini. Takut benda tu dia akan jadi proses pula. Jadi tukar pula. Kita nak tarik tapi dia angkat kita boom. Itu kira jatuhan tau. Okey tak? Jawab tak? Giganok. Apa panggil dulu? Gratis. Dulu punya gratis. Body protector code. Ada lagi tak apa yang kemusykiran yang nak tanya saya? Yang IG ni banyak tanya. Mungkin orang banyak lain IG kot. 2 point pada siapa? Itu yang saya cakap tadi. Bila kita buat jatuhannya tu, dia ada confuse kat situ. Wasit dia tengok benda lain. Kita buat proses dia dapat benda lain. Itu jadi confusion tu, orang angkat bendera antara sah tak sah je jatuhan tu. Sini dulu. So itu yang saya cakap. Rule baru ni kita jangan terlampau takutlah. Rule baru ni rule baru ni agresif lah. Rule ni tak ada hentilah. Itu yang saya cakap tadi. Benda tu normal macam mana kita nak
kita ni sebagai pesilat yang nak carrying benda tu dalam gelanggang. So bagi saya benda tu normal lah, kita berlawan normal. Kita jangan terlampau fikir dia macam UFC lah, dia macam MMA lah, dia tak ada freestyle lah. MMA, UFC, dia boleh tumbuk muka. Boleh kena tumbuk muka. Silat masih lagi kekalkan tak boleh tumbuk muka. Tumbuk muka adalah pelanggaran berat. So kena faham benda tu. Kalau kita faham benda tu, dia masih lagi dalam kita kekalkan benda yang sudah ada tapi dibenarkan. Dulu tak dibenarkan, sekarang dibenarkan. Contoh yang paling ketara adalah tarik. Bila lawan tarik, dibenarkan. Sekarang ni bila perlawanan yang sebenar, kita tak dapat lagi nak adaptasi dia sebab kita main tarik. Jatuhan pun sekarang boleh tarik. Bila dalam proses jatuh nak tarik, kita boleh. Kalau okey, Ismail Midun. Cikgu, kalau kuncian tu kalau patah itu dikira pelanggaran berat sebab tak dibenarkan. Sebab dia melibatkan kecederaan berat. Kalau tak silap saya lah, sebab untuk kuncian ni dia jadi macam susah lah kita nak adaptasikan benda tu. Kalau kita boleh buat, kita berjaya buat, cuma susah sikit lah, mungkin penat sebab dia dalam di atas saja. Bila jatuh bawah tak dibenarkan untuk buat kuncian. Itu bagi saya kuncian ni kita jangan terlampau ambil berat sangat. Benda tu kita kena orang panggil apa? Kena sekadar ambil tahu. Kalau kuncian ni saya tak prefer sangat lah. Kalau bagi saya lah, bagi pendapat diri saya, kuncian ni tak prefer. Better kita fokus tumbukan, tendangan, jatuhan, guntingan. Bila orang rapat buat apa. Lepas tu sapuan tangkap. Lepas tu banting. Kalau tangan tersentuh matras masih tak dibenarkan. Dia masih lagi benda tu. Orang panggil 3 anggota badan kan. Sama macam tu bro. Sentuh je dikira sah lah tu. Dijatuhan dikira sah lah tu. Okey, faham lah. Saya kalau nak Ismail, kalau saya nak explain pasal kuncian, saya tak buat kuncian sebab saya tak pandai. Sebab kuncian ni dia bergelut di atas. Kalau bergelut di bawah, kita lain sikit. Dia boleh macam apa? One silat. Itu betul-betul hardcore nya. Kepala boleh tumbuk, tenang kepala kau boleh. Kuncian bawah kau boleh. Itu betul-betul hardcore. Kalau macam ni semi hardcore, semi lagi lah, masa separuh-separuh lagi lah. World Champ insya-Allah akan ada dekat Malaysia. Mungkin bulan 12 ni. Doa-doa lah tim Malaysia ni berjaya dekat World ni. Kalau salah guna, lutut dikira salah juga. Ya, itu terus dia potong satu. Pelanggaran berat terus. Baik, wasilat tu dia saya tak tahu, kena tanya pesaka lah. Kalau ada pesaka digalakkan korang semua main. Itu lagi mencabar kita punya minda tu. Fizikal. Apa favorite tadi atau gerakan yang guna? Favorite adalah rahsia. Favorite saya semua favorite. Dia cuma orang kata bila ada kesempatan buat. Tapi saya kalau selalu tengok guntingan saya paling favorite lah. Belajar untuk tumbuk World Champ kat mana ni? Jadi World Champ nanti insya-Allah dekat Kuala Lumpur, dekat KL. Kalau kita punya keadaan mengizinkan, insya-Allah akan jadi dekat Kuala Lumpur lah bulan 12 ni. Tapi tak confirm lagi lah. Kita tunggu pengumuman daripada pesaka lah. Babat itu saya tak tahu. Ada pula kah? Kurang ajar dia ni.
Okey, ada lagi tak apa yang saya punya apa? Kita tengok dia pernah. Saya tak penat, saya fit kot. Okey tak? Ada lagi tak apa yang masih confused lagi pasal undang-undang baru ni? Jangan terlampau fokus sangat. Kita bila berlawan, saya bagi nasihat satu je. Jangan terikat dengan undang-undang. Bila kita terikat dengan undang-undang, itu yang kita tak boleh main. Kita tak boleh berlawan. Bila kita tak terikat dengan undang-undang, benda tu akan jadi normal bagi kita. Kita training dah, main gym dah, semua dah, kita dah kuat dah, stamina pun kita fit, lawan macam biasa. So, apa kita kata, jangan simpan skill yang ada dekat kita tu. Kita keluarkan masa kita langgin. Kalau kita simpan, macam, ya penat lah, macam sekarang lah, undang-undang baru sekarang ni, penat lah, dia non-stop lah. Kalau tengok lawan betul-betul, benda tu dia akan non-stop. Kecuali, itu bagi saya cakap tadi, saya cakap ulang sekali lagi, benda tu terserah pada kita dan pihak lawan kita. Kalau pihak lawan kita tu agresiflah kita. Kalau pihak lawan tu slow 2-3 serangan, kita pun akan jadi 2-3 serangan. So benda tu akan jadi normal lah. Sekarang ni musim Covid ni, kita kena orang kata bersabar sikit lah kan. Kita memang rindu nak bersilat, tapi kita boleh bersilat sorang-sorang. Duduk KL. Kat mana lagi KL? Sazwan, kalau ni ada angkat anak tu Sazwan, bagi kuat. Ada lagi tak yang rasa-rasa yang korang nak tahu pasal ni? Saya dah tunjuk dah orang cakap apa? Pasal sasaran yang sah, lepas tu jatuhan, guntingan, apa lagi yang korang confuse? Yang korang confuse nak tanya saya bab-bab ni. Bagi yang saya faham lah, sebab kalau kita terlampau formal sangat, jadi susah sikit saya nak explain. Kalau macam ni, kita santai-santai, saya jawab lah apa yang saya boleh jawab. Kalau saya tak jawab, minta maaf lah. Ada lagi tak kalau rasa benda-benda macam tu? Baju. Nak baju apa tu? Baju ni, baju tu. Ada lagi yang rasa-rasa berisial. Okey, tumbukan yang macam saya cakap tadi, tarik tumbuk dibenarkan. Tarik tumbuk dibenarkan banyak kali ni. Itu dibenarkan. Lompat tumbuk boleh. Lompat tumbuk daripada atas boleh, cedok boleh, hook boleh, tapi jangan tumbuk muka je. Tumbuk muka fail lah. Okay, fine. Soalan saya tak jawab. Soalan apa tu, Rohi? Kalau tendang dekat paha, ada mereka. Okey. Tendangan dekat paha tu, saya cakap tadi, saya ulang sekali lagi ni. Serangan paha secara langsung, kalau tak disusui dengan tendangan, tidak dibenarkan. Tapi kalau disusuri dengan tendangan, itu dikira sah. So kita tendang tu cuma sekadar dummy je. Tendang tumbuk dapat 1 point je. Dia tak ada plus-plus dah. Macam tu lah dia punya. Ni saya tunjuk sekali lagi. Kalau yang lambat masuk ni, saya tunjuk tunjuk. Serangan yang dibenarkan di bawah, serang atas. Contoh dia. Banyak serangan yang boleh. Sikit. Ni efek ni tak nampak kan? Contoh dia kan. Ni dia pam boom. Dia pam. Dia pam. Jangan macam tu je. Yang dapat markah hanya tumbuk, tendang saja. Yang tendang bawah ni tak ada markah. Macam tumbuk tu macam tumbuk lah kan. Tumbuk kelai boleh. Tumbuk apa? Tumbuk tegak, tumbuk macam tu. Tumbuk macam tu, tumbuk macam tu. Tumbuk macam tu, cedok. Semua boleh.
nak? Berapa kau nak? Cabaran 3 juri berbanding 5 juri. Siapa cakap? Okey, cabaran. Okey, Cikgu Azli. Ini yang saya selalu ingatkan lah kat saya punya adik-adik saya lah kan. Saya cakap 3 juri ni lagi susah nak dapat puan daripada 5 juri. Sekarang ni juri, kita tengok dari sudut juri lah, 3 juri. Sekarang ni pakai sistem macam taekwondo punya sistem lah. Bagilah 2 juri saja yang tekan baru naik point. Kalau seorang yang tekan, dia tak naik point. So dalam sistem permainan ni pun kena ubah sikit lah cara dia kan. Kita nak nampakkan 3 juri terus baru benda tu clear naik point. Itu bagi saya susah sikit lah. Cabaran sangat-sangat mencabar lah benda tu. Kita nak kena adaptasi benda tu. 3. Lagi satu pakai sistem point ni. Itu jadi problem. Kalau manual, mungkin lah. Manual ni saya tak tahu lah macam mana cara kan. Itu kena tanya yang lebih pakar kan. Tapi baru ni yang kami buat dekat Sungkai tu pakai sistem taekwondo. So susah. Kami tenang tak naik point, kami tumbuk tak naik point. Bila buat jatuhan tu terus naik 3. So jatuhan tu yang buat kita clear point. Tapi bila perlawanan yang sebenar takkan kita nak fokus jatuhan. Kita fokus tendangan tumbuk, betul tak? So dekat situ kena lagi orang kata lagi mahir lah. Sekarang ni dari segi penjurian tu bagi saya wasit juri kita ni tak berapa sangat nak adaptasi sebab belum ada perlawanan yang betul-betul sebenar yang diorang boleh bawa jadi praktikal kat situ. So jadi susah sikit lah untuk cabaran untuk 3 juri ni memang sangat mencabar. Salah silap-silap kita tenang tumbuk tak ada point. Dia tak clear kat situ. Cabaran dia tu kalau 3 juri ni. InsyaAllah Fikri, doa-doa orang yang baik kalau kat World Champ ni saya saran insyaAllah. Ni okey, pasal juri tu clear pasal juri ni memang apa dah request ni? Ini go live. Tahun ni pusaka buat kursus latih dengan dia baru. Limit pusaka buat kursus itu saya tak ni, itu luar dalam bidang saya, dalam saya pengetahuan saya lah. Pusaka mungkin akan anjurkan pasal undang-undang baru ni sebab sekarang ni pun dah banyak dah diorang buat dalam talian ni pasal undang-undang baru ni. Itu nak kena tanya pada SU teknikal kita, Cikgu Gamarul. Kena nak tanya dia, kena tanya lebih detail lah pasal undang-undang baru ni. Macam saya ni, saya dapat undang-undang baru ni pun saya nak adaptasi pun benda tu dekat perlawanan saya dekat tu kat Sungkai, dekat 3 buah negara yang baru-baru ni Silat Malaysia pergi. Dia buat perlawanan 13 tu memang orang kata kita adapt benda tu lah. Macam mana rule baru guna pakai. Diguna di Asia Tengah, rule baru tu orang-orang ni memang fit gila lah, fit. Tak nafikan benda tu memang fit. Bila dari segi taktikal, daripada segi ni diorang masih baru lagi lah. Kalau lagi tak? Sedih SEA Games tak ada. SEA Games tak ada tu macam kita cakap, sekarang PKP ni susah sikit lah. Soalan apa lagi ya? Soalan apa tu Hafiz? Sekejap saya tanya. 5 tahun boleh cakap dari sini. Dia ni memang nak kenal ni. Cuba tag lagi satu mic. Ahmad Hafiz. Saya tanya lagi, saya terlepas pandang kot pasal soalan tadi tu. Okey. Okey tak? Clear tak? Kalau pasal yang rule baru tu, dia masih lagi ni lah. Tak. Bagi saya tak payah nak fikirlah pasal ni. Kita lawan je macam biasa. Bila kita tegur, bila wasit tegur, kita tahu benda tu salah. So tak payah ulang. Kan? Pelanggaran ni banyak. So buat je pelanggaran ringan dulu.
Jangan buat pelanggaran berat. Dia terus simpan sampai round pertama, round ketiga sampai habis-habis. Okey, ada lagi tak? Kalau babat naik saya nak tunjuk teknik ni. Bang, ada tak ambil kat situ? Tarmizi, siapa tu? Ada lagi tak soalan yang masih confused lagi, yang rasa nak tanya saya? Yang cakap peraturan baru ini menyebabkan bukan atlet silat, uji muay, combat sport, mudah nak join silat, setuju silat. Oh, okey. Okey, ini pandangan saya. Pandangan saya. Atlet silat, muay thai, combat sport yang lain mudah. Okey. Mungkin mudah sebab diorang dah macam atlet muay thai, MMA yang lain mungkin akan berminat kot dengan kita punya role baru kita ni. Cuma mungkin masih lagi tak tertarik kot. Tak tahulah bagi saya sebab dia tak boleh tumbuk muka. Sebab yang Muay Thai ni, yang atlet combat sport yang lain ni, diorang kepuasan diorang tu bila kita kena pukul dekat kepala. Itu kepuasan dia. Tak tahulah bagi saya mungkin macam tu kot. Tapi kalau untuk atlet-atlet baru nak masuk tu mungkin ada kemungkinan dia. Tapi diorang masih lagi tak tahu undang-undang baru. Masih lagi terikat dengan role. So macam susah sikit lah untuk diorang nak adaptasi. Tapi dari segi fitness, tumbukan memang padu lah. Tapi dari segi tenangan tu, saya rasa kita boleh beat lagi lah kalau dengan diorang. Itu insyaAllah lah. Tak masalah kan. Waalaikumsalam Jad. Ni first time buat live ni. Ada yang kadang-kadang dia guna peraturan lama. Peraturan baru, peraturan ditukar. Rasa tak ada tukar. Peraturan sama, tapi cuma peraturan yang orang kata peraturan yang dulu tak dibolehkan sekarang. Macam peraturan yang paling ketara saya cakap, tarik. Tarik tu peraturan yang paling ketara, yang selalu kita buat. Yang selalu kita bila game selalu benda tu kita buat. So tak ada perubahan. Lagi satu perubahan bila dia sapu kita boleh tangkap dah sekarang. Dulu kita bila orang sapu kita tenang kita akan buat jatuhan. Benda tu dibenarkan. So dia tak ada isu. Okey, Ahmad Nafis, apa dia punya ni soalan ni? Saya tak terlepas pandang. Ada ke dia soalan tadi? Saya dah jawab tadi. Tak mau tak ada orang follow. Kita tulis balik apa tu soalan dia. Apa tu Ran? Abu Hamid apa benda ni? Apa benda tu? Oi, Cikgu Lan nak buat live. Kena tanya dia sendiri lah. Dia macam malu sikit. Okey tak? Ada lagi tak yang nak tanya saya sebelum saya nak tutup ni? Sebab saya pun just nak bagi tahulah pasal ni. Kalau yang rasa tak faham, kalau nak minta saya ulang balik, saya ulang sekali lalu je lah. Ada lagi tak? Kalau buat jatuhan ni banyak jatuhan boleh. Tapi takkan nak tunjuk sini kan jatuhan. Jadi ini insyaAllah kalau dipanggil tengah jatuhan tarik tu. Jatuhan tarik. Banyak jatuhan tarik ni. Macam mana nak buat pendapat? Jatuhan tarik. Okey. Jatuhan. Kalau dulu jatuhan semua tarik. Cuba bagi saya ada 2-3 jatuhan yang tak tarik lah. Cuba bagi saya dulu punya jatuhan yang kita tak pegang, kita tak tarik. Apa je jatuhan? Bagi saya sesuai lah. Bila buat jatuhan tarik. Sesuai lah. Sebab itu dalam proses. Yang sebenarnya tak boleh guna, tapi boleh guna. Bagus Rohit. Dia punya jatuhan tu lagi bagus kalau kita adaptkan. Rasa sekarang dah tak guna lagi 6 serangan. Yes. Betul, sekarang ni tak guna lagi 6 serangan. Kau buatlah serangan, berapa banyak serangan yang kau boleh buat. Tapi dia macam saya cakap tadi lah, serangan tu, perlawanan tu kalau kita buat macam saya cakap tadi, banyak kali saya cakap ni, terserah pada kita yang bawa dalam gelanggang tu. Bukan jurulatih kita yang bawa perlawanan tu,
bukan kita punya penonton audien luar, bukan wasit yang control game tu, kita ni yang berlawan tu yang bawa benda tu ke dalam gelanggang. Kalau kita main agresif lah jadinya. Kalau kita main slow lah jadinya. So dia tak ada isu 6 serangan, 8 serangan, 12 serangan. Jat guntingan dah berat lah Jat sekarang. Nak minta tip, kurangkan rasa anggun dalam game. Apa senangkan. Okey. Bila berlawan ni dia ada macam gemuruh sikit lah. Gemuruh dia tu bagi kita manusia ni normal lah. Kita banyak berselawat. Kalau kita dalam Islam banyak berselawat, tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu lagi dia punya ni tenang. Lepas tu ingatlah dia tumbuk aku sekali, aku tumbuk dia balik. Itu dia hilang rasa gemuruh sikit lah. Jadi okey, nampak tu. Jadi jatuh ambil 6 boleh tarik pergi kata. Okey, boleh. Apa lagi? Serangan sekarang je wasit tak ada cakap stop. Ya betul. Tapi kalau tak lawan, kalau kita tak buat serangan tak apa, wasit akan tip lawan. Dia akan terus jolok kalau kali kedua kalau tak buat ni. Lepas tenang body betul dapat poin ke? Kalau kita jatuh, dia jatuh lah Fikri. Kalau mana tu? Okey, ada lagi tak? Nak buat demo ke apa? Kamisa, perlawanan yang terdekat ni insya-Allah bulan 12 kalau jadi World Championship dekat Kuala Lumpur. Dulu dekat Sarawak, sekarang tak ada. Kau ni dekat Kuala Lumpur lah. Turun berat dengan tu, makan malam jangan makan banyak sangat. Nanti dia gemuk. Makan malam lah. Kalau kita diet, kita makan malam tu kita kurangkan. Macam kita time diet ni kita banyak makan protein, macam banyak makan sayur-sayuran, serat kan. Bila lawat dalam game kita kena banyak more pada karbohidrat. Okey, nak demo apa ni? Bang, macam mana boleh dah kalah pada point kita? Bang, macam mana? Bang, nak tanya, macam mana kita boleh kalah padahal point kita leading ni? Okey. Macam mana kita kalah? Sebab kita penat last minute tu. Salah boleh. Dan lagi satu, kadang-kadang kan kita kalah. Kita macam kita leading banyak point kan. Kenapa aku kalah 3-2? Sebab bila kita buat tangkapan, lawan tu tenang boom masuk. Itu dikira point tau. Kita jangan salah faham. Bukan bang. Kawan tu dapat point tau dia bunyi. So kita akan cuba fikir balik. Kenapa boleh kalah? Sebab dia tenang masuk banyak. Kadang dia tumbuk. Kita ni bila lawan saya silat ni kita kena tumbuk. Dia jadi macam biarlah. Sedangkan tumbuk tu buat kita kalah. Tenang kena body kita tangkap buat kita kalah. Demo ke? Kalau kita nak jatuh, lepas tu kita tarik pihak lawan tu. Bagus Ahmad. Kalau kita nak jatuh, lepas tu kita tarik pihak lawan, sehingga pihak lawan tu jatuh, itu dikira jatuhan tau. Kan? Apa? Kalau buat jatuhan, kita buat jatuhan, kawan tu tarik kita jatuh kan? Dia dah tengok proses lah. Kalau dia jatuh Dia Roman, dia tengok pada proses yang kita buat tu juga. Kalau proses tu macam kita tangkap kaki, kita tarik, dia jatuh, itu dikira jatuhan pada pihak yang tangkap kaki kita tu. Kalau dalam proses contoh nak buat apa? Jatuhan apa nak contoh? Jatuhan apa bahasa cuba? Jatuhan apa? Dalam proses. Kalau tangkapan ni memang dia tu jatuh tu, Roman. Kalau jatuhan lain tu tak pasti. Sekejap saya tanya soalan ni. Bang, bila nak tanya saya, ada orang binti kering join. Apa Fikri? Bang, nak tanya sikit. Saya saja, adakah orang kering join? Kering. Ada banyak kelai tu. Kalau jatuh rebah tu, kalau dia pegang body kita. Ahmad Hafiz tadi saya dah tunjuk dah anti tu. Kalau jatuh rebah tu,
Tak tengok kan? Nanti saya tunjuk sekali lagi. Azan sekejap. Nanti tunjuk azan dulu. Kita tunggu azan dulu. Macam Lokman macam tadi kan, kalau proses buat jatuhan, kalau kita nak jatuh, kita tarik, itu dikira jatuhan tau. Bukan kita yang buat jatuhan. Kecuali kita rapat, kita tarik. Macam Lokman lah, itu dikira jatuhan tau. Okey. Okey, nanti saya tunjuk sikit yang saya bagi tu kan. Banyak NT ni, tapi takkan saya nak ajar NT. Jadi saya tunjuk. Nanti tunggu dia orang kat toilet. NT jatuhan ni banyak. Siap hamba hamba. Siap Bob? Dah. Mana belum? Ambil video Okey, saya tunjuk Okey. Assalamualaikum, salam Andi. Apa khabar? Sihat ke? PKP ni. Okey, saya tunjuk. Tadi bila peluk dia tak say NT jatuhan. Saya cakap yang tadi abang buat tu yang tu tadi kita yang pegang, dia yang pegang. So dia bawa abang yang tu bawah. Tadi tunjuk lagi. Tadi dah tunjuk dah lah. Dah tunjuk sekali lagi. Lagi ke? Lagi. Okey. Apa pegang? Dia pegang. Dia pegang. Okey, dia pegang. Yang itu kan. Dia jatuhkan. Dia Dia jatuhkan tapi dia pegang abang. Dia jatuhkan. Okey, jatuhkan. Dia jatuhkan. Masa dia nak tarik tu, pegang. Okey, tarik. Pegang. Okey, yang ni pegang bang. Tangan kaki ni follow. Kaki ni follow. Ni pegang dulu. Pegang dengan tangan dia. Dia boleh pegang, dia maju dia. Pegang. Kalau dia tarik lagi, contoh tangan tarik keluar kan. Kaki ni kalau boleh bergerak. Gitu. Bergerak kan? Dapat habis. Saya tunjuk sekali lagi Dia tarik. Puluh apa? Dia pegang dia dah pegang. Dia kena ingat. Dia nak jatuh, nampak dia jatuh. Tarik gitu. Jadi banyak cara lah. Tarik kaki ni ke belakang. Okey, jatuh kan. Dia kena jadi betul. Kepuluh je. Badan tu. Itu salah satu erti jatuhan yang dia nak tarik. Clear tak? Hafiz. Ada kat dah faham. Tak faham. Ada lagi tak? Sebuah kita ramai. Fokus tu ke IG.